Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai, hello Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih terus setia berada di dalam channel Elvino ASTV. Bagi anda yang baru pertama kali hadir di dalam channel ini, jangan lupa untuk membantu admin kembangkan channel ini dengan anda menekan butang subscribe, like video ini dan jangan lupa untuk sharekan juga video-video ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini admin ingin mengongsikan satu petikan berita yang dipetik daripada Malaysia Kini. Kata MP, cukuplah Dr. M. Usah bermain api, nanti terbakar negara sendiri. Kata MP, apabila Mahathir Mohamad kalah dalam pilihan raya umum tahun 1969 di Parlimen Kota Setar, Kedah, maka doktor muda itu berubah menjadi Ultra Melayu. Beliau menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri pertama Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Beliau menyerang Tunku Abdul Rahman selepas peristiwa 13 Mei 1969. 53 tahun kemudian, apabila dia kalah di Parlimen Langkawi dalam pilihan raya umum PRU ke-15 pada tahun lepas, tahun 2022, sehingga hilang deposit. Pemimpin yang telah lanjut berusia itu dengan pencapaian 2 kali menjadi Perdana Menteri Malaysia kini menyerang pula Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Pada tahun 2019, apabila sudah sampai masanya sebagai Perdana Menteri ke-7 untuk menyerah kuasa Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim seperti yang dijanjikan oleh Gabungan Pakatan Harapan, maka tokoh tersebut berdalih-dalih. Tetapi dalam masa yang sama, dia menghimpunkan pemimpin-pemimpin Melayu dari pelbagai pertubuhan dan NGO ke dalam suatu pertemuan yang diberi nama Perhimpunan Melayu Bermaruah. Kesan dari perhimpunan itu, maka berlakulah episod langkah Sheraton. Kerajaan Pakatan Harapan PH tumbang selepas itu. Sekarang tokoh yang telah lanjut berusia ini terus mengasak dan menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apakah dosa Anwar Ibrahim? Apakah dosa Anwar Ibrahim kepadanya? Kita pun tidak mengerti. Seperti modus operandi lama yang digunakan, maka isu sentimen Melayu sekali lagi digunakan. Kali ini tokoh tersebut terlibat dalam kuasa mengadakan pertemuan yang dipanggil Perhimpunan Proklamasi Melayu. Setiap kali tokoh ini tersisi dari arus politik negara, dia akan menggunakan kartu atau kad kaum untuk dia kekal relevan. Nasihat saya kepadanya, usahlah bermain api, nanti terbakar negara sendiri. Cukuplah. Bagi saya, tidak ada salahnya untuk tokoh berusia ini berbincang dengan penyokong-penyokongnya berkenaan isu nasib orang Melayu sekarang dan akan datang. Berikan kepadanya dewan untuk perhimpunan itu boleh diadakan bagi mereka berbincang secara aman dan selesa. Tetapi saya ingin bertanya kepadanya, dia telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Kali pertama, apa yang dia telah buat untuk orang Melayu biasa, kecuali kapitalis kroni, anak pinak dan para sahabat sendiri. Sekali lagi, pada tahun 2018, dia telah diberi peluang menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan. Kenapa tidak dibuat segala dasar dan program untuk membela nasib orang Melayu? Kenapa sekarang hendak bercakap membela nasib orang Melayu, sedang peluang telah diberi dengan luas sehingga lebih 2 dekad kepadanya sebagai Perdana Menteri? Anwar Ibrahim baru 4 bulan jadi Perdana Menteri. Mana kepentingan orang Melayu yang telah digadai oleh Anwar? Jawapannya tiada.
Mana hak-hak orang Melayu di dalam Perlembagaan Persekutuan telah dikompromi oleh Anwar Ibrahim? Juga jawapannya juga tiada. Kedudukan bahasa Melayu terjamin. Kedudukan agama Islam terjamin. Kedudukan Raja-Raja Melayu juga terjamin. Anwar Ibrahim menegaskan perkara ini berkali-kali sama ada di dalam parlimen dan di luar parlimen. Telinga ini mendengar. Diri ini menjadi saksi komitmen Anwar Ibrahim menjaga sebaik-baiknya kepentingan Melayu. Bezanya, sebagai seorang pemimpin negara berbilang bangsa dan agama, Anwar tetap tegas menjaga kepentingan dan hak-hak kaum-kaum lain dan agama lain seperti yang dijamin oleh Undang-Undang Negara dan Perlembagaan Persekutuan. Jadi apa salah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 sehingga dia hendak ditumbangkan secara tidak sah sekarang di luar proses pilihan raya? Ini bukan demokrasi. Ini suatu tirani, gerombolan politik songsang. Maka adalah sangat wajar nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan akan bertindak tegas terhadap sesiapa jua yang secara tidak bertanggungjawab cuba membakar sentimen kaum dan agama sehingga menimbulkan ketegangan dan ancaman terhadap ketenteraman awam serta keselamatan negara. Demi keselamatan Malaysia, saya menyokong ketegasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu. Hanya satu, saya berharap Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri keempat Mahathir Mohamad pada tahun 1988 apabila berhadapan dengan gugatan dan cabaran terhadap kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan kerajaan yang dipimpinnya. Mahathir telah menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA dalam operasi Lalang pada tahun 1988. Itu dengan menahan tanpa bicara lebih 100 orang pemimpin parti politik, pertubuhan NGO dan aktivis masyarakat. Satu titik hitam dalam sejarah demokrasi Malaysia. Saya berharap dengan kebijaksanaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau dapat mencari segala ikhtiar alternatif untuk mententeramkan suhu sentimen kaum dan agama yang panas sekarang ini. Elakkanlah kerajaan Malaysia Madani, pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sekarang ini dari menggunakan akta-akta Draconian seperti Akta SOSMA untuk menangani tantangan dan cabaran daripada pihak lawan. Sebagai alternatif, gunakanlah pendekatan yang lebih berhemat, berdiplomasi, berunding dan berlibat urus dengan pemimpin-pemimpin parti-parti pembangkang dan pertubuhan-pertubuhan sivil serta NGO yang kini menentang secara terbuka terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Gunakan kaedah perundingan, bukannya menggunakan dengan kaedah perang. Hasan Karim ialah ahli Parlimen Pasir Gudang. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini dulu perkongsian berita kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.